Malam ini kita masuk tentang tugas dan tanggungjawab. Hari itu kita bicara sampai perkara yang ketiga tentang bab kehakiman. Dengan panjang lebar saya cerita tentang hukum dan sebagainya. Dan saya cerita juga di sana, atau tentang masih ingat, tentang pentingnya menjalankan hukum hudud. Yang saya cerita dulu. Jangan main-main. Jadi malam ini kita masuk lagi untuk nak menegakkan sesebuah negara, untuk nak meletakkan Islam ni yang agung, yang tinggi. Allah ni adalah Tuhan yang sedang memerhati gerak kita, segala kelakuan kita, segala percakapan, perbuatan kita. Kerana Tuhan itu inna rabbaka labil mirsad, sesungguhnya Tuhanmu sentiasa mengintaimu. Jadi apa yang kita perlu buat? Tugas dan tanggung jawab. Satu tugas, yang kedua tanggung, yang ketiga jawab di akhirat. Sebab itu kalau bahasa Inggeris pun dia guna perkataan responsibility. Itu sebabnya ada dua perkataan tu disambung tu. Satu response, satu. Yang kedua ability. Disambung dua kali tu. Dua tu. Kita dah faham lagu satu dah. Baik, mari kita tengok. Yang keempat, sistem pertahanan dan ketenteraan yang dapat menggerakkan rakyat umum sebagaimana yang dapat firman Allah, infiru khifafan wa thiqala wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Atau bahasa satu dia kata, berangkatlah maupun dalam keadaan merasa ringan atau berat, dan berjihadlah dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Maknanya sistem pertahanan dan ketenteraan ni cukup penting. Rasulullah SAW dia tengok ketika nak perang, dia menyusun tentera cantik. Bila tak ikut perintah Allah dan Rasulnya, mengalami kekalahan. Tapi tak apalah, soal kalah menang tu memang Tuhan buat macam tu. Memang Tuhan kata dalam Quran dah. Dia main ayat tu, Tuhan sentiasa menyilih gantikan keadaan manusia macam tu. Ada kalah, ada menang. Ada sehat, ada sakit. Kadang-kadang kaya, kadang-kadang susah. Kadang-kadang sonok, kadang-kadang sedih. Itu pun ada filem juga tu. Kadang-kadang sonok, kadang-kadang sedih. Kabirus, kabiram. Jadi itu Allah Ta'ala buat dah. Memang Tuhan kata dalam Quran tuan-tuan, kita kadang-kadang jumpa ayat tapi dia tak tengok ayat. Jumpa tu memang jumpa tapi kita tak terperasan ayat tu macam tu. Yang Tuhan letakkan kaedah, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan inilah kata Allah, dalam hari-hari kamu Allah sengaja menyilih gantikan perkara itu di antara manusia. Sebab Tuhan kata waliya'lamallahu alladzina amanu, sebab Allah ingin mengetahui siapa di kalangan manusia dan kamu yang beriman, wa yattakhidha minkum syuhada, dan ada dengan kamu yang menghendaki dengan kamu ada orang yang sonok digelar syuhada. Sedang wallahu la yuhibbuz zalimin, sedang Allah tidak suka, Allah benci kepada orang-orang yang zalim. Itu dia. Di sini Allah letakkan keadaan dia sebut kata ketenteraan ni. Yang pertama sekali, cuba kita tengok hari ni ketenteraan. Sistem pertahanan yang Rasulullah buat cukup kuat, benteng yang kemas. Namun kita tengok sejarah perang Uhud, kalah tu nak beri pengajaran. Bukan saja Allah kata nak beri pengajaran, lain kali dengar kata Allah dan Rasul. Perang Badar hampa dengar kata Rasul, perang ni hampa tak mau dengar, hampa dengar ni macam mana. Makna kalau kita pegang kita punya tunjang, kita punya kekuatan kita adalah Allah dan Rasul, kuat. Makna pertahanan negara ni kena kukuh. Ni kita tengok kadang-kadang bilik senjata, bilik kebal pun boleh masuk. Nama tempat pun kalau Kedah tu, kalau kita sauk tu maknanya dia ambil habis. Orang Kedah ni tu dia kata hampir sauk ikan. Sauk maknanya hampa sauk habis dia miu. Kau jangan main. Apa pertahanan itu? Lepas tu kadang-kadang memalu
bukan kita lagi. Cakap orang marah. Memalukan. Jadi lawak. Beli helikopter. Kipas tercabut. Kalau helikopter budak RM3, tak apa tercabut pergi. Helikopter yang juta-juta, kipas tercabut. Lepas tu yang baru ni pula, enjin kapal terbang besar itu boleh hilang. Kalau kata handset hilang, tak apa, benda kecil. Enjin tu bukan kecil, besar. Boleh hilang. Di mana sistem pertahanan? Lagi besar pada enjin dengan kapal-kapal terbang tu ya. Allahu Akbar. Bila kalau kata hilang kawalan orang yang pertama kena pi memang pertahanan, dia kena tahu lah. Maknanya bila sebut mede-mede itu dia kena tahu lah. Mana yang pertama celapak pi pertahanan. Ni cakap ni amah nak tuan-tuan ini yang ada anak-anak pertahanan, mungkin ada sini adik-beradik yang menteri minta maaf ya. Sebagai ustaz ni dia kena cakap terus ya. Dia tak disebunyi ayat, dia sebunyi ayat dia akan diazab di akhirat. Kenapa tu? Macam mana pertahanan macam tu? Dia buat apa? Sebab kementerian yang teratas memang kementerian pertahanan dia duduk atas. Dia hebat pasal dia pertahanan. Lepas tu baru mau keselamatan negeri, baru main negeri. Lepas tu baru hak bawah susun. Sampai hak paling bawah sekali, hak kebudayaan belia dan sukan. Tak apalah kan? Tak apalah macam tu kan? Itu cerita dia. Jadi maknanya nak meletakkan, kalau pegang betul-betul dengan Islam ni, dia memang pertahanan syurga, jangan kata apa. Tak boleh. Satu peluru kecil pun tak boleh keluar. Dia macam mana pertahanan? Allahu Akbar. Jadi makna ni di mana kita letak? Soal nak panggil orang yang ayat ni, nak panggil orang supaya letakkan ada benteng. Itu yang ayat nak panggil supaya orang masuk ketenteraan, kepolisian dan sebagainya. Ayat nak menyeru. Kena berangkat, kena berat ataupun ringan. Anak kita tiba-tiba dapat kerja, dihantar ke Tawau. Misalnya, Lahad Datu, Tanduo, Pulau Sipadan. Hantar. Pasal itu sistem pertahanan. Sebab mempertahankan tanah air tu pun sebahagian daripada iman. Itu dia. Bertahan tu pun sebahagian daripada iman. Kena. Dia kata awak dihantar jauh sangat. Kena. Itu maksud berangkat kerana berat ataupun ringan. Kemudian kaedah yang kita nakkan jaga ni, ayat ni kita pegang dah. Surah Al-Anfal. Yang ini perintah Allah, ini perintah Allah. Surah Al-Anfal ayat 60. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Dan hendaklah kamu adakan suatu persediaan, bersiap siaga kamu dengan sesuatu kekuatan yang termampu olehmu. Mana semua orang kena sedia ada. Walaupun kita tak boleh beli pistol, misalnya di rumah kena ada agak, walaupun parang bodoh pun kena ada juga. Dia tak bodoh lah, bagi kepala saya nama parang bodoh. Kena ada. Orang tua-tua lu zaman-zaman tok nek tok nyang kita lu tengok dengan lembing duduk di pintu dengan kerih apa, oi, dia bu. Tapi kerih orang tua-tua dulu dia mata cacat atas, kerih lah yang pergi bawah kita. Yang tu sabiah kona sikit. Jadi kona baru ya. Jadi maknanya kena ada. Satu persediaan kena ada. Ya, cuma yang kita bimbang hari ini orang-orang, maaf cakap dalam masjid yang mulia ini, orang Cina lah banyak memiliki senjata. Sebab kita kaedah nak pandai pistol senapang ni kena ada harta banyak, duit banyak. Orang Melayu kita mana ada duit banyak, harta banyak. Jadi dia tak yang boleh pun. Tu hak yang halal beli, hak tak halal tak tahu. Hak masuk kok siam tak cerita. Hak masuk dalam kontainer tu tak cerita. Pasal benda tu jadi baru ni. Di Kulim. Satu rumah Cina ada 6 pistol. Di Kulim mau ni. Hak yang lesen satu ya. 5 lagi main tahu nak. Sendiri beli lesen. Jadi maknanya kita pun kena ada dia. Paling tidak pun kata tak kira lah parang ke apa, carilah pedang ke apa, mana kena ada manis yang kuat. Allah yang perintah, jangan makan saya ini perintah Allah. Allah kata hendaklah kamu adakan denganmu bersiap siaga kamu satu yang termampu tu. Dia kata manis tata'tum, mastata'tum, apa-apa yang mampu min quwwah dari segi kekuatan.
Wa min ribatil khail, setidak-tidaknya ada kuda yang ditambah. Kuda maknanya kenderaan-kenderaan lah. Kong-kong ni ada motor ke apa kan, senang ikat penyambung ke apa kan. Kan? Orang jahat ke apa kan. Semua nak kena lihat. Mana tahu kok main semua. Allahu akbar. Jenis-jenis orang-orang yang jahat ni kita tahu. Lebih-lebih lagi orang-orang kafir yang Tuhan cerita musuh kamu tu. Innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh kamu yang nyata. Musuh yang nyata. Enemy, your enemy. Musuh. Mana kita tak tahu siapa dia. Sebab itu Tuhan kata sini, turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum, untuk menakutkan dengannya, dengan senjata tadi, dengan kenderaan-kenderaan yang hebat tadi, menakutkan dengannya siapa dia? Yang pertama, aduwallah, musuh Allah. Musuh Allah siapa? Musuh Allah siapa? Yang kedua, aduwakum, musuhmu sendiri. Dua musuh, satu musuh Allah dan juga musuh kamu. Musuh kamu bukan lawan seagama kamu. Musuh kamu adalah orang-orang yang menentang agamamu, atau orang yang memperolok-olok agamamu, yakni munafik, musuh kamu. Kecuali dia bertobat. Ini musuh kamu. Min wa akharina min dunihim, ataupun yang selain dari mereka, selain mereka tu tak tahu siapa dia. Dulu kita rajin dengar perkataan, dulu radio sahabat rajin guna perkataan anasir subversif. Perkataan subversif lah tak guna orang. Dulu ni bila sebut bilang sahabat kalau semua tu. Dulu depa kata takut dengan komunis. Tantangan saya kata hari ni komunis tak ada dalam kan. Dia bodoh dalam kan. Itu saya kata untuk pengetahuan tuan malam ni, kalau salah kata salah, di mana salahnya tunjuk, saya akan betulkan kesilapan saya. Saya tak malu untuk betul kesilapan. Tetapi di kedai-kedai Cina dan tengok lambang, bukan lambang saja. Dia ada gambar lambang rimau kosong, ada gambar lambang rimau pegang gigit pisau, ada lambang labah-labah. Itu semua tu bukan saja lambang lah. Itu bukan saja lambang lah. Ideologi komunis tetap ada. Yang tu pangkat tetap. Hak jenis itu, jenis pegang hak yang tu jenis ranger, jenis berani mati tu. Pasukan berani mati. Pangkat tak tahu. Pangkat tengok kain tu. Tengok kain gantung, kalau kain gantung merah ada apa nama butang 3, yang tu korang tu medal ke apa. Ini cerita betul. Sebab saya, bapa saya ada kawan dengan Cina. Saya boleh berbahasa Cina. Paling tidak pun ahli-ahli jawatan kuasa apa kan. Dia ada lambang, bukan lambang. Tapi tanya, talala itu saja mau kasih takut kan? Takut bang? Bukan. Kadang mereka duk sembang-sembang. Betul saya suruh tuan-tuan belajar bahasa Cina. Kadang mereka duk sembang saja, bukan sembang saja. Ada benda. Itu yang hari ni tengok saya terkejut. Malam kemarin dulu saya tengok satu syarikat Cina dah mula beli tanah Melayu dah. Beli tanah Melayu dibina bangunan tinggi, Cina agak beli. IGM Group of Companies, IGM Properties. Nampak? Tanah properties. Datuk nenek moyang kita mugat tanah pokok besar-besar ni punya tebang. Hari ni dapat kat anak cucu dia jual ni. Jual dengan harga mai, siapa mampu beli? Cina. Katanya rumah mampu milik, maknanya rumah mampu nak milik. Mampu milik. Nampak? Kita tak tahu, kita duduk ngangai ke. Cuba kita piduk ni Pak. Belajar ni bahasa dia. Oh, dia pun dirancang tu ni orangnya. Betul dia kata ada golongan yang lain yang kamu tak tahu. Yahudi ke, Nasrani ke, apa kita tak tahu. Yang free thinker ke, semua tak tahu. Yang wa akharina min dunihil, yang selain daripada mereka ni. Di mana la ta'lamunahum, di mana la ta'lamunahum, di mana kamu tak tahu, tak kenal dengan mereka, tak tahu pun. Sedangkan Allahu ya'lamuhum, Allah tahu mereka.